yang detail perbincangannya, maka itu tanda bagi surah Madani. Okay, kemudian Mumayyizat as-suwar al-madaniyah. Apa keistimewaan surah Madani? Surah Madani ini, ayat-ayat Madani ini, Allah yukhatib, maknanya Allah mensasarkan kepada orang Madinah yang mana kebiasaannya masyarakat tersebut adalah masyarakat Islam lah. Orang Madinah kan orang kata orang Islam lah ramainya. Jadi ayat-ayat tentang yang turun di Madinah itu, dia biasa menjelaskan tentang apa? Takrir ahkam asy-syariah, menetapkan, memantapkan lagi hukum-hukum pensyariatan ibadat, muamalat, hudud, kefarduan. Dia lebih kepada ayat-ayat hukum lah, ayat hukum yang menceritakan tentang hukum hakam. Itu adalah ayat Madani. Okey, yang kedua, nasha'a fil mujtama' al-madani ta'ifah minal munafikin. Di Madinah itu ada kumpulan manusia yang dinamakan munafik. Kumpulan manusia yang dinamakan munafik, orang munafik tu ada. Jadi Al-Quran menjelaskan tentang tabiat orang munafik, bagaimana orang munafik ini tipu daya orang munafik kepada orang Islam. Tapi orang munafik ini tidak dia macam tersembunyi di kalangan orang Islam. Pada zahirnya dia nampak macam Islam, tetapi secara hakikatnya hati mereka memusuhi Islam. Contohnya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay tu dia macam orang Islam lah. Dia tu datang masjid ke apa, dari segi zahir tu nampak macam orang Islam. Tapi dia adalah ketua orang munafik. Dia ceritanya, sikit je saya sebut. Ceritanya Abdullah bin Ubay ni, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dia macam calon PM lah, calon ketua di Madinah. Jadi apabila jadi orang nampak ketokohan dia ni sebagai Perdana Menteri lah, sebagai ketua masyarakat di Madinah, nak lantik sebagai Perdana Menteri di Madinah. Okey. Jadi apabila Nabi berhijrah ke Madinah, maka orang Islam dan juga penduduk Madinah tu beralih sokongan daripada menyokong Abdullah bin Ubay, sokong Nabi. Jadi perasaan tu tentulah perasaan macam-macam lah perasaan tu. Jadi menyebabkan dia tu mengambil tindakan sokong Nabi, tetapi dalam masa sama dia nak merebut jawatan daripada Nabi tu. Maknanya dia buat benda-benda macam musuh dalam selimut lah, perancangan jahat untuk nak menghancurkan ataupun untuk melemahkan umat Islam di Madinah. Jadi itu kira punca Abdullah bin Ubay tu, dia tidak macam godaan kepada macam kita panggil tahta lah, cintakan kepada pangkat tu. Cinta kepada pangkat menyebabkan dia mengambil tindakan sedemikian. Itu adalah Abdullah bin Ubay. Dan ada lagi lah orang lain. Dia bukan dia seorang saja, tapi dia ada kumpulan dia. Kumpulan dia ni, kalau dalam peperangan dia ikut nak pergi berperang, dia patah balik. Ataupun dia memang tak nak ikut langsung. Itu pada zaman Nabi lah. Okey, kemudian maknanya yang cerita berkenaan dengan orang munafik, ayat-ayat tentang orang munafik, itu turunnya di Madinah. Nasib baik. Yang keempat
Al-ghalib 'ala al-ayat was-suwar al-madaniyah tulul muqati' was-suwar li basti al-aqaid al-islamiyah. Okey. Kebiasaannya surah-surah ataupun ayat-ayat lah, ayat-ayat madani dan juga surah-surah madani panjang. Kebiasaannya panjang untuk menjelaskan secara terperinci berkenaan dengan akidah. Kalau ayat pasal akidah, dia dalam bentuk yang panjang-panjang ataupun hukum-hukum syariat. Dan apa ni, faqad kana ahlul Madinah muslimin yuqbaluna ala sima' al-Quran. Dan orang Islam di Madinah tu, orang Islam mereka menerima Al-Quran, mendengar Al-Quran. Jadi orang yang mendengar Quran tu tentulah dia seronok dengar ayat-ayat yang panjang. Wa yansituna hatta ka'anna ru'usuhum at-tayr. Dan mereka akan diam ketika mana dibacakan Al-Quran kepada mereka. Diam mereka ni seumpama kalaulah burung tu hinggap di atas kepala mereka, mereka pun tak berganjak. Kalau ada burung tu hinggap atas kepala, jadi dia tu duduk diam je. Tu macam tu. Jadi tu perbandingan orang yang khusyuk mendengar ayat-ayat Quran. Okey. Itu adalah berkenaan dengan tanda-tanda surah ataupun ayat Makkiyah, Madaniyah. Okey, kemudian kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir untuk tajuk ini, iaitu fawaid ma'rifatul makki wal madani. Apa faedah kita mengetahui Makki dan juga Madani. Okay, sebelum bincang tajuk ni, ada apa-apa soalan nak tanya tak tentang perbincangan di atas, tentang tajuk subtopik di atas? Kalau ada, boleh tanya. Kalau tak ada, saya ambil yang tadilah, sukut alamatul fahmi. Sukut itu alamat kepada faham, ataupun as-sukut alamah, sukut juga alamat tak faham juga. Tapi harap-harap yang faham lah. Fawaid ma'rifatul makki wal madani. Ada beberapa faedah kita mengetahui Makkiyah Madaniyah ini. Yang pertama, tamyiz an-nasikh minal mansukh. Fa innal mutaakhir nasikh lim. Yang pertama, dengan mengetahui Makkiyah Madaniyah ini. Dengan mengetahui Makkiyah Madaniyah ini, okey, tahu Makkiyah Madaniyah ni, tahu macam mana tahu dia. Adakah kita belajar ni, kita dah tahu Makkiyah Madaniyah, kita belajar ni konsep sahaja. Kita belajar ni lebih kepada maksud, lebih kepada cara ulama, macam basic lah, basic. Jadi untuk tahu secara mendalam Makkiyah Madaniyah ini, kena belajar ayat by ayat, surah by surah. Surah ni turun kat mana, apa riwayat dia, dan dia ada buku dia lah. Buku Makkiyah Madaniyah ni ada buku khusus. Kalau awak nak mendalami bidang Makkiyah Madaniyah ini, boleh baca satu buku khusus tentang topik Makkiyah Madaniyah. Buku ni dia tak ceritalah berkenaan dengan tanda ke apa, ni basic. Yang Ma'rifatul Makki wal Madani ini adalah orang mengetahui secara mendalam ayat tu turun di mana. Jadi tu yang dimaksudkan Ma'rifatul Makki wal Madani. Kita yang belajar tak sampai 2 jam ni, ya, sebelum sampai tahap kita mengetahui Makki Madani, kita tahu basic je lah. Basic maksud dia apa tanda Makkiyah, apa tanda Madani. Setakat tu je lah yang kita tahu. Saya pun sama je. Saya taklah mendalam sangat. Okey. Sekiranya seseorang tu mengetahui secara detail tentang ayat-ayat Makki Madani ini, terdapat banyak faedah yang dia boleh lah
Antaranya dia dapat membezakan antara an-nasikh wal mansukh. Antara yang nasikh dan juga yang mansukh. Nasikh tu ayat yang memansuhkan. Al-mansukh ayat yang dimansuhkan. Jadi sekiranya ada ayat dalam isu yang sama tetapi hukumnya berlainan, maka tentulah ada di sana nasikh mansukh. Hukum isu sama tetapi hukum tu berbeza. Contohnya ayat mana? Ayat berkenaan dengan ni kita akan belajar dalam tajuk nasikh mansukh. Ayat berkenaan dengan perempuan yang kematian suami. Dalam satu ayat, iddahnya selama setahun. Isunya wanita yang suami meninggal dunia. Isunya. Jadi apabila wanita suaminya meninggal dunia, dia kena beriddah. Dia kena beriddah. Iddah ni dalam bahasa Melayu disebut kena berkabung. Bukan bergabung, berkabung. Berkabung tu iddah lah. Dia tak boleh pakaian tu kena, tak boleh nak pakai yang boleh menarik perhatian. Kalau orang Kelantan panggil janguk, tak boleh nak janguk sangat. Apa lagi? Dari segi pakaian, nak pakai makeup pun tak boleh. Pakaian yang tidak boleh menarik perhatian orang lelaki lah khususnya. Dia kena berkabung dan dia tak boleh kahwin semasa dalam iddah tu. Jadi ada satu ayat iddah tu selama setahun. Ilal hauli. Hauli ni maknanya setahun. Dan ada ayat yang lain iaitu 4 bulan 10 hari. Sab'atu abhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Sab'atu abhur. 4 bulan 10 hari. Jadi dua hukum ini dia berbeza lah. Berbeza. Satu setahun, satu 4 bulan 10 hari. Jadi nak terima yang mana? Nak terima yang mana tu kena tengok kepada dia, adakah dia terlibat dalam nasikh mansukh atau macam mana. Jadi ulama kaji, maka dalam buku-buku ianya dah terlibat dalam nasikh mansukh. Mana ayat yang nasikh, mana ayat yang mansukh. Jadi ayat kena tengok adakah setahun itu memansuhkan yang 4 bulan 10 hari ataupun 4 bulan 10 hari itu memansuhkan yang setahun. Kena tengok kepada bila ayat tersebut diturunkan. Walaupun dia dalam surah yang sama, saya dalam surah Baqarah kalau dalam surah yang sama, tetapi turunnya pada waktu yang berbeza. Walaupun turunnya di Madinah, kita kata di Madinah pada waktu di Madinah, tapi Makki Madani ini dia bukan nak tengok Makkah Madinah saja. Dia tengok dari aspek masa tu, masa turunnya bila, di mana. Jadi tentulah apabila dikaji, maka yang turun dahulunya adalah yang setahun, ilal hauli tu. Yang kemudian adalah yang 4 bulan 10 hari itu memasukkan hukum yang setahun. Itu adalah contohlah bagaimana nasikh mansukh itu. Kemudian yang kedua, al-isti'anah bihi fi tafsir al-Quran. Dengan mengetahui nasikh mansukh juga kita dapat kita ataupun orangnya ulama tafsir lah, ulama tafsir dapat mentafsirkan Al-Quran dengan lebih tepat. Kerana dengan mengetahui tempat turun itu, kita ataupun membantu seseorang mufassir itu memahami maksud sebenar ayat dengan lebih tepat. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, ma'rifatu tarikh at-tasyri'. Dengan mengetahui secara mendalam Makki Madani itu, dapat mengetahui tarikh tasyri'. Tarikh tasyri' itu maksudnya sejarah perundangan Islam. Sejarah perundangan Islam dari segi hukum hakam, ayat-ayat yang berkenaan dengan pensyariatan. Contohnya pensyariatan sembahyang, pensyariatan puasa, pensyariatan apa lagi, zakat ke, apa-apalah ayat yang ada pasal hukum hakam tersebut. Jadi dia mungkin ada ayat-ayat tersebut ada tahap-tahap dia, ada penurunan dia tu bertahap.
tidak diturunkan secara ataupun tidak dihukum tersebut tidak secara sekaligus. Contohnya arak, judi, riba. Arak, judi, riba itu menjadi budaya yang sangat menebal di kalangan masyarakat di Mekah dan juga di Madinah. Dia menjadi satu budaya yang cukup, kita kata yang macam kalau arak tu, kalau tak ada arak dalam satu majlis tu tak sah lah. Macam tu lah. Judi pun sama. Kalau ada majlis-majlis, ada fun fair ke apa-apa, akan ada judi. Begitu juga dengan riba dalam sistem ekonomi, jual beli ataupun hutang piutang, maka riba tu menjadi amalan. Tak ada riba tu tak sah lah. Bukan nama jual beli ataupun bukan namanya hutang piutang kalau tidak ada riba. Itu adalah tentang keadaan yang berlaku. Jadi nak menghapuskan benda ini, walaupun benda ni tak sangat-sangat buruk lah, sangat-sangat keji. Arak, judi, riba ni sangat-sangat keji. Tapi nak hapus dalam masa yang singkat tu mungkin agak susah lah. Mungkin masyarakat yang dah biasa tu mereka akan terkejut lah, macam tu lah, seolah-olahnya macam tu. Jadi perlukan masa yang agak panjang. Macam riba tu dia memerlukan masa 23 tahun. Dia diharamkan pada ayat-ayat terakhir barulah, sebelum Nabi wafat barulah diharamkan secara mutlak riba dalam muamalah. Ayat-ayat berkaitan dengan hutang piutang, ayat-ayat pasal surah-surah terakhir tu yang saya minta awak hafal tu tapi tak jadi tu, itu adalah antara ayat-ayat terakhir yang diturunkan berkenaan dengan hutang piutang, tentang riba dan sebagainya. Jadi dalam tempoh 20 tahun lebih barulah diharamkan secara mutlak. Itu adalah contoh bagaimana tarikh at-tasyri' wa tadarrujihi fil taklif, dan tadarruj ni maknanya berperingkat-peringkat di dalam pentaklifan, di dalam hukum. Okey, yang ketiga, yang keempat, al-istifad al-Quran fi da'wah ila Allah Ta'ala. Yang keempat maksudnya dengan kita boleh mengambil faedah dengan uslub Al-Quran pada dakwah. Uslub Quran Makki dia berbeza dengan uslub Quran Madani. Dari segi macam tadilah kita dah bincang tadi tu. Dari segi dia punya fokus ayat, bagaimana sasaran ayat. Jadi kita pada hari ini, contohnya kita nak dakwah lah, kita nak dakwah kawan kita. Kawan kita yang tak semayang, dia tu sekolah agama tetapi dia ni semayang pun, kalau orang Kelantan panggil cegelak-cegeluk, semayang tak semayang. Jadi kita nak dakwah macam mana? Adakah sesuai kita menggunakan pendekatan Makkiyah ataupun pendekatan Madani? Kalau Madani tu hukum hakam, kena ajar. Tak semayang ni, orang tak semayang mungkin dia jahil, dia tak tahu. Dia tak tahu tentang waktu semayang, dia tak tahu tentang kaedah nak semayang ke, bacaan yang nak dibaca ke. Jadi kalau orang yang dah Islam, kita guna pendekatan Madani, hukum hakam. Tak semayang juga kena boleh dihukum. Itu adalah pendekatan Madinah. Kalau pendekatan Mekah, kita berkawan dengan orang bukan Islam. Ada kawan kita orang bukan Islam. Kita nampak dia ni adalah tertarik kepada Islam. Kita jangan guna pendekatan Madani. Kita cerita Makki. Makki itu lebih kepada dia boleh berfikir tentang ketuhanan, konsep Tuhan yang satu. Apalagi kalau cerita pasal hukum tu, apa hikmah sembahyang tu, mengapa Islam mewajibkan sembahyang 5 kali, 5 waktu. Zakat, mengapa dalam Islam tu ada zakat? Mengapa dalam Islam tu ada puasa? Tak payah lagi cerita kaedah puasa, kaedah zakat tu, tak perlu lagi cerita. Perlu cerita tentang hikmah, cerita basic yang simple,
supaya dia boleh berfikir, dia boleh membezakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi orang macam ni kita boleh tarik dia dengan Islam tu, dengan dia melihat keindahan Islam. Jangan dia lihat kepada orang Islam. Kalau lihat kepada orang Islam, memanglah orang Islam ni banyak yang benda-benda yang tak baik tu banyak orang Islam buat. Kalau di Malaysia ni benda-benda yang tak elok, yang baik, yang tak baik, yang geladah ke, maknafik ke, hisap gam ke, apa lagi, hisap dalam ketum, minum dalam ketum ke, apa lagi. Yang semua yang banyak yang tak baik tu dia berkumpul kepada orang Islam. Yang baik-baik tu yang rajin ke, yang buat usaha, orang bukan Islam. Jadi kita dakwah ni kita kena pandai lah. Jangan lihat kepada orang Islam, tetapi lihat kepada agama Islam. Orang Islam tu ialah mereka, sebab mereka tu kita dakwah mereka lah yang masih dakwah kepada Islam lah. Tapi untuk dakwah non-Muslim gunakan pendekatan makiyah. Okey, itu sedikit sebanyaklah saya boleh sebut tentang perkara ni, dan yang terakhirnya adalah istikhraj syiar Rasul wa dzalika bi mutaba'ati ahwalihi fi Makkah, dengan mengetahui ayat-ayat yang maki wal badani kita dapat mengeluarkan sirah Nabi. Sirah Nabi maknanya perjalanan hidup Nabi lah. Perjalanan hidup Nabi di Makkah punya ayat ni. Jadi orang yang belajar tafsir, belajar ni dia boleh mengetahui perjalanan hidup Nabi, walaupun dia tidak secara macam belajar sirah Nabi kecil besar diutuskan Nabi dia step by step. Kalau ayat-ayat ni dia lompat, dia ada. Okey, itu adalah tentang satu empat. Okey, ada persoalan lainnya. Ada persoalan lainnya. Kabilah tajuk al-wal madani. InsyaAllah ada lepas kita akan masuk ke tajuk yang lain pula. Ya, ada persoalan lainnya. Semua jelas tak? Ya, tahu. Nak tanya tentang yang ciri-ciri surah Madaniyah tadi. Kayak antara ciri dia kan dalam ayat-ayat ada dengan orang munafik kan. Macam surah Al-Abu tu sebab apa dia kecuali Ustaz. Mula-mula nak ada tentang orang munafik. Sebab ada dua ayat yang mengatakan surah kami dia tengok pada surah tu kat belakang. Kalau buka Quran ada belakang dia ada surah dan dia ada makiyah Madaniyah. Kita tengok pada yang tu Al-Kabut tu ulama sepakat ia adalah makiyah lah. Turunnya di Makkah, ciri-ciri lepas dari Nabi imannya. Cuma bagi ayat 1 sampai 12 itu ada ayat yang kata yang turunnya di Madinah. Jadi maksudnya surah tersebut sebahagian kecilnya ada turunnya di Madinah, sebahagian besarnya turunnya di Makkah. Yang dalam kategori ayat dalam surah ayat Madani dan dalam surah Makki yang kita belajar dulu dalam yang memang antara jenis dalam perbincangan Madani ini ayat Makki, ayat
ini dalam surah Maki, itulah. Ada ayat Maki dalam surah Madani. Dia balik dua tu. Tu contoh. Contoh dia tu. Jadi perkara ni dijadikan riwayat. Ada riwayat mengatakan bahawasanya dua-duanya berkenaan dengan orang munafik. Ada riwayat. Jadi itu yang menyebabkan lama pandangan sekian lah. Boleh Taufik. Tapi ada soalan lain.